Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama saya Nazri bin Hamdan dalam saya punya segmen live di TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang selalu support saya. Jadi saya harap sesiapa yang ada kesempatan pada malam ni bolehlah join saya. Kita berbual-bual dalam untuk apa ni? Apa jua perkara yang berkaitan dengan ekonomi. Bolehlah anda bertanya soalan ke, InsyaAllah seandainya saya ada kemampuan untuk jawab, saya jawablah. Kalau saya tak ada kemampuan untuk jawab, saya minta maaf lah. Mungkin saya postponekan jawapan tu. Okay. Jadi terima kasih banyak-banyak. Okay, jemput-jemput siapa yang free pada malam ni bolehlah berbual-bual dengan saya. InsyaAllah mungkin akan tetapi FRD tak tahu macam mana nak sebut nama kau. Fatul Hadi, terima kasih. Tuan, adakah cash flow sangat penting? Cash flow untuk apa ni? Cash flow untuk bisnes ke apa? Salam, Waalaikumsalam. Hadir Hextra, terima kasih. Cash flow untuk bisnes, kalau untuk bisnes memang penting lah guys. Cash flow untuk bisnes memanglah penting. Tanpa cash flow yang bagus, memang kita punya bisnes tercedok lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peminat ekonomi hadir, terima kasih. CEO Saka Pencin, terima kasih bang. Define T20 bang. Define T20 ya. Ini bukan saya punya definition tau guys. Ini adalah mengikut Jabatan Statistik punya definition. Mereka yang berpendapatan dalam isi rumah tu lebih daripada 10,000, lebih kurang macam tu lah. Saya tak ingat dia punya angka yang tepat, tapi lebih daripada 10,000 macam tu. Itu adalah T20 lah, mengikut definisi dia orang, bukan mengikut definisi saya tau. Okay, dia orang cakap macam tu, itulah dia. Sekejap guys Nak kena tap-tap juga lah. Tap lah, takkanlah tak tap kan. Tap lah. Tap tu menunjukkan tanda support. Bila korang tap saya punya like ni, barulah saya ada semangat. Kalau tak tap pun macam tak ada semangat lah geng. Akan tetapi saya grade ekonomi, lepak sini macam kelas revision zaman belajar dulu. Alhamdulillah. Okay, sesiapa yang rasa live ni bermanfaat, bolehlah bantu saya sharekan video ni Okay guys, video saya sebenarnya TikTok saya ni, saya punya video-video TikTok saya ni hanya untuk orang yang ada pemikiran terbuka hanya untuk orang yang pemikiran terbuka, hanya untuk orang yang nak belajar. Tapi untuk orang yang berpemikiran sempit, saya minta maaf lah, you all boleh skip video saya. Okay, hanya untuk orang yang ada pemikiran terbuka. Bukan untuk orang yang sikit-sikit dia nak politikkan semua benda. Itu bukan konten saya ni, bukan untuk anda lah. Kalau anda jenis yang macam tu, jadi konten saya ni bukan untuk anda. Ada juga orang cakap saya, bang, berdebatlah dengan orang ni. Saya buat apa nak berdebat-debat dengan orang? Bukannya saya ni masuk politik pun, tak ada. Dan kadang-kadang saya tengok ada satu culture yang tak elok lah dalam, orang cakap tu apa, konten-konten yang politik keterlaluan ni. Sebab apa tau, masing-masing saya tengok keadaan sekarang ni macam masing-masing nak koyakkan satu sama lain. Apa benda lah. Terima kasih Find Godfather, terima kasih. Feline Godfather, terima kasih. Masing-masing nak koyakkan satu sama lain. Apa benda lah geng Banyak lagi benda yang bagus lah korang boleh buat kan. Bila kita nak koyakkan satu sama lain, seolah-olah macam mana kita nak sakitkan hati satu sama lain. Tak, kita, orang cakap tu apa, berlumba-lumba nak koyakkan antara satu sama lain, berlumba-lumba nak sakitkan hati antara satu sama lain. Kalau korang rasa buat TikTok macam tu, korang teruskan lah. Tapi ni bukan saya punya konten lah. Jadi saya punya konten ni bukan untuk orang yang berfikiran sempit. Untuk orang yang nak belajar, tak apa. Kalau kata anda tak bersetuju dengan saya punya pandangan, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Bukan saya marah pun, tak ada. Saya tak pernah marah orang yang tidak bersefahaman dengan saya, tak ada. Saya okey je kan. Tapi bila you tak bersefahaman dengan saya, argue lah dengan cara yang baik, yang sopan kan, dengan hujah yang betul. Kita ni adalah orang yang, orang cakap tu, berpendidikan, matang kan. Jadi kita buat benda-benda baik je lah. PMX terbaik, terima kasih. Itu terpulang pada masing-masing lah. Saya tak boleh cakap siapa yang terbaik. Nanti orang kata saya bias pula, tak neutral. Ada orang marah kan.
Kan? Jangan cari gaduh lah. Betul lah, jangan cari gaduh. Bukannya saya buat TikTok ni untuk gaduh dengan orang, tak ada. Kan saya buat video TikTok ni untuk bagi orang benefitnya. Kadang-kadang orang ada cakap, ada TikTokers baru yang muda-muda selalu cakap saya, bang, macam mana nak konsisten buat video? Sebab saya buat video asyik kena kecam je bang. Guys, hari ni saya nak kongsi dengan korang satu apa yang saya buat lah. Sebenarnya saya nak cerita dengan korang sikit lah sebelum kita berbual-bual pasal ekonomi pada malam ni. Saya ada masa sikit pada malam ni guys, jadi saya nak live lama sikit lah, boleh saya nak cerita sikit lah saya punya experience lah. Masa saya mula-mula buat TikTok content ekonomi guys semua video saya kena kecam. Tak ada seorang pun yang suka dengan video saya, tak ada. Semua orang kecam saya. Kan? Jadi guys, sebenarnya kan kesilapan ramai orang bila buat video konten dekat TikTok ni adalah bila dia buat TikTok konten dia harap semua orang suka kat dia. Tak ada guys tak ada. Bila kita buat TikTok konten ni akan ada orang suka dekat kita, ada orang akan menyampah dengan kita. Kan? Tapi kita fokus pada benda-benda yang positif je lah. Yang benda-benda yang tak bermanfaat, orang yang selalu kecam kita tu biarlah dia. Kita doakan benda-benda baik-baik je sudahlah. Okey. Okey guys, ada tak apa-apa soalan mengenai ekonomi? Okey guys, tadi saya ada riliskan kalau ada apa-apa soalan yang saya antara orang yang suka konten bos. Alhamdulillah, terima kasih. Bang, apa pandangan sama Japan ekonomi? Japan ekonomi still struggling. Okey, sama macam walaupun mereka ni adalah negara maju tapi mereka still struggling. Tak bolehlah tak boleh nak cakap mereka ni terlalu selesa dengan keadaan ekonomi diorang. Diorang still ada masalah di mana diorang mengalami economic stagnancy. Selagi Jepun berhadapan dengan economic stagnancy, diorang tak boleh nak grow ekonomi diorang. Selagi itulah diorang ada masalah. Okey. Kenapa suara sama dengan Menteri Pasola? Alamak, sama dengan Menteri Pasola. Saya pun tak kenal Menteri Pasola tu yang mana guys. Suara saya memang macam ni. Apakah ekonomi baik bila interest bank naik? Oh, tidak semestinya. Tak semestinya guys. Dia ada pro and cons. Semua polisi dan dasar ekonomi dia ada pro and cons. Tetapi bila dasar tu dilaksanakan, bila sesuatu polisi tu dilaksanakan, mestilah bersamaan dengan masalah-masalah ekonomi tertentu untuk tackle certain economic problems. Kalau kita katakan naikkan interest rate itu baik untuk ekonomi, habislah guys, semua orang akan jahanam juga kan. Orang akan terpaksa membayar interest rate lebih. Tapi dari segi target yang lebih besar dia adalah untuk menurunkan kadar inflasi. Of course, dalam pada tu mungkin dia akan memberi kesan yang tak elok, tapi dari segi objektif yang lebih besar dia, inflasi perlu diturunkan. Bila nak stabil ni bang? Bila perang habis ke? InsyaAllah bila perang habis, apabila US berjaya menyelesaikan masalah inflasi diorang, InsyaAllah kita akan dapat grow balik ekonomi dunia ni secara baiklah. Okay. Keputusan undi di Turki ada kekaitan dengan inflasi di itu saya tak pasti. Bang, 1 Jun. Kenapa dengan 1 Jun? Adakah untuk kerana US punya debt ceiling ke macam mana? Ini pada pandangan saya lah, untuk US punya debt ceiling ni, diorang tetap akan naikkan lah debt ceiling tu. Kalau kata diorang tak naikkan debt ceiling tu, saya tak tahu nak cakap apalah. Mungkin ni adalah satu perkara yang kita semua menimbulkan lebih banyak lagi ketidaktentuan dalam ekonomi global Tapi saya rasa diorang akan naikkannya debt ceiling tu. Okay guys, kalau ada apa-apa persoalan dekat situ bolehlah tanya saya kalau saya boleh jawab, insyaAllah saya jawab lah. Kalau saya tak boleh jawab, saya minta maaf. Okay. Dan kalau saya terlepas soalan anda tu, saya minta maaf lah. Bukan saya sengaja, kadang-kadang saya jawab soalan lain, terlepas soalan. Bang boleh terlepas lagi soalan. Bang boleh cerita apa fungsi naik turun debt ceiling tu? Dia sebenarnya guys, mana-mana negara pun yang sentiasa meningkatkan dia orang punya debt ceiling, tak bagus sebenarnya. Yang paling bagus adalah mengawal perbelanjaan dengan cara berhemah. Kalau asyik nak naikkan debt ceiling, dia macam time bomb guys. US pun sebenarnya diorang tahu ini adalah satu tindakan yang sangat berisiko tinggi, tapi macam mana diorang tak boleh kawal perbelanjaan diorang? In long term memang kena turunkan memang kena buat perbelanjaan berhemah guys. Sesuatu negara tu kaya macam mana sekalipun, kalau dia tidak boleh memperbaiki disiplin dari segi dia punya spending, jahanam juga guys. Kan jahanam juga.
kan. Jadi US punya long term policy adalah untuk memfokus kepada spending reform. Itulah yang sepatutnya, okey. Sebab US tak akan dapat bertahan sampai bila-bila apabila US dollar mungkin akan terhakis dia punya, dari segi dia punya significance dia, dari segi dia punya power dia, dari segi influence dia dekat global economy. Pada masa tu mungkin siapa tahu apa akan jadi pada ekonomi US. Sebab tu US sekarang ni dia adalah sebuah negara yang mana dia punya simpanan emas dia paling tinggi dekat dunia. Dan saya percaya sebenarnya dia simpan emas paling tinggi dekat dunia tu ada sebab, guys. Dia adalah sebagai the last resort. Jika ekonomi dia orang hancur, dia orang boleh gunakan lah dia orang punya emas tu, kan, reserve emas tu. Sebab dia orang tahu dia orang punya sistem yang sekarang ni, yang mana dia orang hanya berdasarkan printing money, dan juga money dia orang ni tidak disandarkan kepada the real value. Seandainya sokongan terhadap emas atau sokongan terhadap petrodollar ni berakhir, maka berakhirlah US punya kekuasaan, US dollar punya kekuasaan dalam ekonomi global, dan ia akan menyebabkan ekonomi US jatuh sama sekali. Dan pada masa itulah dia orang akan menggunakan emas tu. Jadi sebenarnya emas tu dia orang simpan ada sebab. Okey. Itu kepercayaan saya lah. Okey, itu yang saya rasa lah, saya nampak lah. Bang, kenapa? Saya jawab soalan ni lah. Bang, kenapa peniaga makin ramai dari pembeli? Pergi pasar malam, tengok ramai tak laku, kuasa beli down. Okey guys, saya nak cerita sikit lah pasal kuasa beli ni. Boleh guys ni bukan soal politik guys Ni bukan soal politik. Tolong jauhkan diri daripada politik. Kalau kata anda tengok video saya, semua anda berfikiran terlalu kepolitikan, tolonglah tak payah tengok video saya pun tak apa. Tapi ni untuk orang-orang yang terbuka saja, nak belajar, nak top up ilmu, boleh lah Okey guys, mengenai kuasa beli ni guys kita tidak boleh menafikan sama sekali bahawa kuasa beli mengalami kejatuhan. Kita tak boleh nafikan benda tu. It is a fact and it is a reality. And in fact, as part of the tighter monetary policy, iaitu dengan apabila central bank meningkatkan OPR ataupun interest rate, as part of the objective ialah untuk menurunkan kuasa beli. Betul. Benda ni nampak macam ironic, but it is true. Kan? One of the objective untuk meningkatkan OPR tu ialah menurunkan kuasa beli. Kenapa? Kalau kuasa beli tidak diturunkan, orang akan terus spend money di dalam ekonomi, maka inflasi tu tidak dapat diturunkan. Jadi as part of it adalah menurunkan kuasa beli. Okay? Jadi penurunan dalam kuasa beli ni kita tak boleh nak nafikan. Memang ia berlaku. Tetapi saya boleh katakan bahawa ia adalah satu proses yang ramai orang tak suka. Mungkin dia adalah satu proses yang pahit. Akan tetapi ia adalah perlu untuk untuk mencapai objektif yang lebih besar, iaitu menurunkan kadar inflasi. Seandainya kita tak suka dengan keadaan ni, kita nak terus berspending macam mana kita berada di dalam fasa Covid dulu, kita teruskan saja trend perbelanjaan tu macam dulu, inflasi tidak diturunkan, maka kadar inflasi akan terus naik. Dan akan sampai satu tahap di mana kadar inflasi tu tidak dapat dikawal lagi. So macam mana guys? You all pilih sama adakah kita nak suffer now, but at the same time kita reducekan the inflation, ataupun kita tak nak suffer now, just pump the money into the economy, kadar inflasi terus meningkat, and the end of the day kita akan dapat nasib yang sama macam Argentina. So macam mana? Okay? Tepuk dada tanya selera lah. Tepuk dada tanya selera. OPR naik, kawal belanja, kurangkan supply wang ke bank. Yes, betul. Tepat sekali. OPR dia meningkatkan kadar bunga, tapi dia mengurangkan money supply di dalam ekonomi. Okay? Bila money supply di dalam ekonomi ni jatuh, maka kuasa beli jatuh. Okay? Dan saya pernah keluarkan satu video di mana saya tunjukkan saya buktikan. Saya tunjukkan guys, saya bukti. Saya kadang-kadang tak faham, ada setengah orang ni dia tak nak faham. Dia tetap dengan dia punya ideologi politik dia. Saya tak faham. Saya tunjukkan bukti bahawa money supply M1 tu naik. You tahu tak money supply ni apa? M1 tu apa? Tahu tak? Siapa tahu M1 tu apa? Money supply ni dia ada banyak jenis guys.
M0, M1, M2, M3, M4. Kalau kata student ekonomi mesti tahulah. Kalau kata student ekonomi kau tak tahu, mai aku flying kick kau sekali. Kan? Dia mesti dia ada M1, M2. M1 ni adalah wang yang liquid. It is a liquid money. Kan M1. M1 dipanggil M1 ni, savings deposit, okay, cash money diambil dikira sebagai M1. Okay, dalam kategori money supply, ia adalah the most liquid. So kalau kita nak tengok kecairan di dalam ekonomi ni, kita refer M1 je, apa susah kan. Dalam saya punya satu video tu saya tunjukkan M1 memang naik guys. Kalau kata masa Covid memang M1 naik gila babi, naik gila bab. Sorry terlepas. Tapi kalau kata masa dia naikkan OPR, apa kesan dia? M1 mendata. M1 mendata dan juga dia menunjukkan penurunan. That's how monetary policy works guys. Itu pun ada orang cakap tak percaya. Tak boleh terima alasan ni. Nak juga dipolitikkan. Tak apalah, tak nak buat macam mana kan. Orang masing-masing kan. Ada orang dia memang macam tu. Kita tak boleh nak ubah pemikiran dia kau. Tak boleh nak ubah. Sebab apa? Dia memang tak nak belajar. Dia memang tak nak belajar. Kita tak boleh nak buat apa kan. Sebab tu saya cakap video-video konten saya ni adalah untuk orang yang nak belajar je. Okay? Kalau tak nak tak apalah. Okay guys, bantu saya untuk tap screen lagi. Okay guys, kalau ada soalan-soalan bolehlah tanya dekat bawah Kalau abang jadi PM, ini soalan baik, ini soalan best ni. Kalau abang jadi PM, FM, PM Finance Minister Finance Minister. Nasib baik bukan Economic Minister Bila sesuai adakan kembali GST. Guys, sebenarnya guys kita tak boleh lari lah daripada kembali kepada GST. Pada saya, eventually we will return back to GST. GST will eventually be introduced. Okay, dia akan diintroduce balik eventually. Tapi ada dua isu lah dekat sini. Yang pertama adalah bila. Dia ada dua persoalan guys yang kena dijawab bila. Yang kedua adalah berapa dia punya kadar. Kan? Kalau tanya saya bila kan ramai orang cakap kena buat tahun ni. This year kita kena buat. Kalau kita tak buat tahun ni, kita tangguhkan revenue kerajaan akan terjejas dan ia akan menyebabkan mungkin kita punya debt to GDP ratio iaitu hutang kepada nisbah hutang kepada GDP tu boleh meningkat pergi ke paras 100%. Jangan main-main guys. Baru-baru ni ada satu research yang dibuat oleh RHB Research House Terima kasih siapa yang bagi saya gift tu. Nizam, terima kasih. Baru-baru ni ada satu research daripada RHB Research Dia keluarkan satu kajian ni. Ni bukan saya buat ni adalah Chief Economist, Ketua Ekonomi daripada RHB Research. Dia kata kalaulah kata kerajaan tidak buat something untuk naikkan kerajaan punya revenue, kita punya debt to GDP ratio boleh pergi kepada paras melebihi 100%. This is dia punya research, bukan aku cakap. Dia yang cakap lah. Jadi guys, eventually pada saya, that's why ada orang cakap ramai think tank, badan-badan pemikir lah think tank ataupun orang ada business leaders, business punya representative cakap okay, kita kena laksanakan pada tahun ni juga. Kalau tak, kita punya revenue bahaya guys. Okay, jadi PM kata tak nak. PM tak nak. Jadi kalaulah saya jadi PM kan. Kalaulah saya nak buktikan, kita kena faham bahawa kalau kita implement ada GST, harga barang akan naik guys. Itu benda fakta yang kita tak boleh nak kita tak boleh nak lari lah. Harga barang akan naik. Cuma guys, harga barang boleh naik, okey je. Cuma adakah sekarang sesuai? Kalaulah saya jadi PM, saya kena buktikan kepada rakyat bahawa sebelum saya melaksanakan dulu satu polisi yang memberi kesan kepada rakyat, saya kena tunjukkan dulu bahawa saya boleh mampu melakukan something, pengorbanan daripada pihak saya dulu sebelum saya serahkan benda tu kepada rakyat. Jadi saya sebagai PM kena pula membuktikan bahawa saya mampu mengurangkan bocoran. Saya kena kontrol bocoran tu. Saya kena membuktikan bahawa kerajaan tidak lagi membazir. Saya kena buktikan bahawa kita punya
pendapatan rakyat ni meningkat, pertama sekali kita kena pastikan lah bocoran tu tak ada. Kalau korang bayangkan kerajaan nak implement GST tapi banyak bocoran, banyak songlap, kan? Banyak wang keluar pula laporan audit negara, banyak pula duit bocor. Korang rasa kita sebagai rakyat korang rasa macam mana? Korang suka tak? Mesti tak suka. Jadi pihak kerajaan kena laksanakan dulu dasar-dasar yang boleh membuktikan bahawa diorang mampu berjimat. Tak tahulah bila. Kalau diorang boleh buat secepat mungkin benda tu, jadi semakin baguslah. Okey, penjimatan tu sangat penting guys. Jadi kerajaan kena berbelanja secara berhemah. Tak boleh lagi berbelanja macam dulu, kemudian bila duit tak cukup, bagi pada rakyat, suruh rakyat kerah balik, bagi banyak duit. Tak boleh pada kerajaan. Tu tak boleh. Itu secara prinsipnya salah. Okey? Jadi kalau kerajaan tidak kawal dia punya expenses, dia tidak kawal dia punya spending, duit tak cukup. Duit tetap akan tak cukup. Tapi bila duit tak cukup ni, adakah bermaksud kerajaan perlu kerah daripada rakyat untuk dapatkan lagi hasil, sedangkan rakyat pun tengah macam tu? Jadi kerajaan kena buktikan dulu bahawa diorang mampu untuk buat penjimatan, buktikan pada rakyat dulu bahawa diorang mampu untuk mengawal kebocoran ni. Jadi tengok, nampaklah komitmen kerajaan kan. Jadi pada saya macam itulah. Kalau semakin cepat dia boleh buat, semakin cepatlah ekonomi kita recover. Dan dari segi dia punya kadar dia, pada saya 3 atau 4% tu okey. Okey? 3 atau 4% okey. Tuan, ulas sikit pasal pelabur asing jual saham kat bursa. Ada pros and cons ke? Okey. Saya sebenarnya nak keluarkan satu video guys. InsyaAllah esok lah. Okey. Saya nak keluarkan satu video. Korang ada nampak kan yang baru-baru ni Bank Negara ada buat satu announcement yang mana dia cakap bahawa kita punya current account surplus. Kan kita ada current account, kita ada financial account tau. Besok saya nak buat video tu. Jadi saya akan huraikan sedikit lah tentang kes saham ni sebenarnya. Penjualan saham dan juga pengaliran modal keluar ni pun insyaAllah saya akan masukkan dalam topik itulah insyaAllah pada hari esok lah. Okey, okey. InsyaAllah besok saya keluarkan video tu. Terima kasih Azim Hanis bagi saya gift. Terima kasih banyak. Okey, InsyaAllah besok lah. Ramai orang minta suruh saya ulas pasal tu, current account surplus tu. Okey, besok InsyaAllah saya akan keluarkan video tu. Dan juga saya akan ulas sekali pasal itu adalah current account guys. Current account ni dia melibatkan apa? Melibatkan export dan import Dia adalah satu account yang mana kita trade barang. Okey, maksudnya kita export, kita import. Jadi apa yang kita nak adalah kita punya export tu lebih tinggi daripada kita punya import, barulah kita dapat net positif kan surplus. Okey, itu dari segi current account ataupun account semasa. Kita ada lagi satu yang kita bagi sebagai financial account, iaitu dia bukan daripada barang, dia adalah daripada capital, flow capital, inflow dan juga outflow. Besok saya produce video tu. Okey. Okey guys, soalan lain. Come on. Saya tak boleh ulang. Nanti besok saya nak buat video. Korang kena tunggulah video saya kan. Korang kena tunggulah video saya, baru view tu bagus sikit. Okay. Harta negara banyak disonglap, tu je sebab inflasi tinggi, sebab rasuah puak-puak kita tanggung. Yalah, pandangan masing-masing lah Okay. Selamat berkenal, tambah ilmu. Terima kasih, selamat berkenalan. Guys, kepada korang yang mungkin belum follow saya, bolehlah tekan butang follow tu Alhamdulillah, insyaAllah saya boleh sharekan lah apa yang saya tahu. Saya bukan saya ni hebat sangat. Saya punya ilmu pun sikit je, sikit je guys Tapi itulah yang saya ada. Saya rasa bolehlah saya kongsikan kepada anda. At least saya dapat memberikan sedikit manfaat lah kepada anda mungkin yang kurang tahu itu je. Itu adalah objektif saya. Bukan saya nak tunjuk saya ni hebat, bukan nak saya tunjuk saya ni pandai. Tak ada guys Saya cuma nak sharing je apa yang saya tahu. Okay. Sebab itulah ada orang cakap, bang, saya tak ada masa lah nak berdebat-debat dengan orang ni semua. Okay. Saya cuma nak menyampaikan apa yang saya tahu je. Dan lagi satu, saya bukan nak cari musuh. Bila kita buat TikTok ni, bukan nak kita nak cari musuh guys Bukanlah kita nak
koyakkan orang, tak ada. Sekarang ni saya tengok ada satu budaya yang suka koyak-koyakkan orang, berlumba-lumba nak koyakkan orang. Apa benda tu kan? Bukan saya buat video TikTok ni untuk tu, tak, untuk sharing ilmu. Okay, pandangan bro, tarif elektrik naik. Lazy Potato, ada tengok saya punya video tak tadi? Nanti lepas saya end live ni, tengok saya punya video pasal tarif elektrik. Janji misai tapis stay. Tengok okay guys, jangan lupa tengok saya punya video yang terbaru mengenai tarif elektrik. Okay, itu saya ada produce satu video lah, yang mana bagi saya lah at the end of the day, kita kena mengakui lah bahawa rasionalisasi ke atas tarif elektrik ni adalah satu agenda nasional, dan dia adalah satu yang akan diteruskan. Tak kiralah sesiapa pun yang akan diangkat menjadi kerajaan, tak kiralah siapa pun jadi PM, okey, rasionalisasi dalam sektor penggunaan tenaga elektrik ni tetap akan diteruskan, dan dia akan sentiasa diperbaiki daripada semasa ke semasa. Sebab dari segi practicality-nya, dia adalah satu subsidi yang kerajaan paling praktikal untuk rationalizekan. Okay, jadi tak payahlah kita nak bergaduh pasal orang ni jadi PM lain, orang tak payah nak bergaduh-gaduh guys. Kalau korang tengok sama je semua. Okay, daripada Datuk Seri Najib jadi PM for example, dia dah start nak rationalizekan cakap tadi subsidi elektrik ni. Kemudian masa kerajaan PN pun jadi government pun sama. Saya dah tunjukkan tadi macam saya punya video tu, Datuk Seri Taqiyuddin, masa tu dia jadi menteri sumber apa ni, Menteri Tenaga ke macam tu lah, saya lupa. Okay, dia ada cakap juga. Dan kemudian PMX ambil alih pun sama je. Okay, jadi polisi tu adalah satu polisi yang dibawa kesinambungan daripada kerajaan. Walaupun sesiapa jadi kerajaan pun, kita tengok ada konsistensi. Ada, baguslah guys konsistensinya kat situ. Itu pun ada orang cakap saya ni bias. Masya Allah kan, ada juga orang fikir macam tu. Itulah orang-orang berpemikiran macam tu, kita tak boleh nak kontrol lah. Biarkan dia terjun ke dalam sungai. Kau tahu ke berapa kilowatt dapat subsidi, berapa kilowatt tak dapat subsidi? Kalau tuan tahu boleh share dekat sini Apa pendapat biasalah tu, tarik subsidi minyak, petrol okey tak bang? Okey, bersapa Cikgu Hamdan. Bukan Cikgu Hamdan, saya Nazri Hamdan. Okey. Refer on ekonomi global, selamat tak bang simpanan dalam ASB? Guys, kalau you all tanya saya lah tentang pelaburan saya nak kongsi sedikit ilmu pelaburan, boleh tak guys? Okey. Saya nak share sikit tentang ilmu pelaburan, boleh tak guys? Okey. Jadi sebenarnya macam ni guys, kebanyakan daripada kita ni, saya tengoklah orang-orang kita ni sebenarnya guys diorang, saya tengoklah masyarakat kita ni minat berlabur. Bukan tak minat guys, minat berlabur guys. Saya tengok orang yang banyak daripada kita punya community ni, okay, Bumi Putra, minat melabur. Bukan tak minat melabur, cuma guys dia punya isu daripada saya adalah mindset. Mindset pelaburan. Ramai di antara kita ni, dia nak melabur, tapi dia FOMO. FOMO tahu tak apa FOMO? FOMO. Siapa FOMO? Siapa tahu FOMO tu apa? FOMO. Tahu tak FOMO tu apa? Fear of missing out. Betul, fear of missing out. Jadi bila dia ada mentality FOMO ni, dia macam ni tau. Okey, aku nampak satu pelaburan tu harga tengah pacak, tengah naik ni, harga tu dah tinggi tau. Dia takut tau. Dia takut orang lain, dia takut dia terlepas. Jadi dia FOMO tau. Jadi dia belilah benda tu, dia pegang aset tu, dia pegang pelaburan tu semasa harga tu tengah tinggi. FOMO guys. Okay, dia takut, dia macam apa ni, dia tak nak orang lain, dia tak nak terlepas peluang tu lah. Jadi dia beli. Tapi dia beli tu masa harga tengah pacak. Okay, dia beli tu masa harga, dia pegang aset tu masa harga tengah pacak guys. Okay, jadi bila kita pegang harga aset bila dia tengah pacak, kita ada potensi untuk tercedok. Tak kira lah kripto ke kan, kita ada potensi untuk tercedok.
Jadi ini sebenarnya adalah satu isu mindset guys Bila kita melabur ni, bukan bermaksud kita melabur hari ni, kita melabur besok kita nak untung banyak. Ramai orang ada mindset macam tu. Sebab disebabkan FOMO ni lah, ada orang tanya saya, "Bang, saya nak invest dalam cryptocurrency." Saya dah main cryptocurrency dah bertahun dah guys. Saya cakap dengan you all saya pernah buat untung six figure. Six figure. Saya pernah buat untung. Saya main crypto dah lama lah guys. Bukan saya cakap saya nak belagak ke apa, tak ada guys. Tapi saya boleh cakap dengan you in cryptocurrency lebih ramai orang yang tercedok daripada orang yang beruntung. Serius. Because that is why cryptocurrency is a risky investment. Jadi saya tanyalah dia, kalau kata you nak main dalam risky investment, you dah laburkan tak duit you di dalam low risk punya investment? Melabur dekat situ dulu guys. Melabur dekat low risk investment contohnya macam mana? ASB, FD, tabung haji. Ini adalah low risk punya investment. Kau low risk pun kau tak main, lepas tu tiba-tiba kau nak main high risk punya investment. Lepas tu kalau kau rugi, apa yang kau ada? Telur. Itulah. That's why guys, mentality kena betul. Bila kita melabur ni, pada saya, you main low risk dulu. You invest lah dulu dekat ASB ke, invest dekat benda-benda macam tu. Itu adalah low risk yang menjanjikan you akan dapat dividen. Mungkin orang cakap dividen dekat ASB ni sikit, aku boleh untung berkali-kali ganda dekat kripto. Memanglah, sebab kripto tu high risk. Tapi kau bayangkan kalau kau tercedok macam mana? Kau bayangkan kalau kau tercedok, kau invest lah dulu, belajar invest dekat yang low risk. Contohnya macam gold pun satu investment yang bagus guys. Sebab gold adalah satu investment yang mana dia punya nilai dia consistently in the long run. Maksudnya in the long run dari segi long run dia orang cakap tu dia meningkat. Dia meningkat. Gold pun satu investment yang bagus. Tapi gold ni bagus sekiranya you pegang dia lama. Bukan maksudnya you pegang dia sekejap, kemudian besok you tengok dia, besok you nak untung. Tak boleh lah guys. So mentality untuk pelaburan tu kena betul. Kita tak boleh lah macam kita melabur terciduk 25k. Tengok tu dah terciduk. Bila kita melabur ni, kita tak boleh lah cakap aku nak melabur hari ni, besok aku nak untung. Tak boleh guys. Tak boleh macam tu. You kena orang yang buat untung semasa harga dia tengah pacak ni, dia dah buat investment berapa lama? Kita baru buat investment, kita beli pula harga tengah tinggi kan. Dia orang ni dah buat untung lah. Sebab apa? Dia orang pegang, dia orang invest tu mungkin dah 10 tahun, mungkin dah 5 tahun. Kita ni semalam baru. Itulah mindset pelaburan guys. Itu saya nasihat saya lah. Nak dengar, tak dengar tak apa. Saya tak rugi apa pun. Nak dengar, tak dengar tak apa. Gold simpanan. Gold ni dia adalah satu saya anggap gold ni macam ni lah. Dia adalah satu aset untuk restore value. Jadi saya bukan cakap you buat simpan gold tu untuk you kaya tak tetapi dia adalah satu benda yang sangat bagus untuk restore value. Tapi orang cakap gold is a good against inflation. Yes, it's a good hedge against inflation if you hold gold in the long run. If you pegang gold tu dalam jangka masa panjang, then it's a good hedging against inflation. Kalau tak nampak benda tu. Bro, ada hold BTC ke? Saya ada hold BTC. Quantum Meter, guys, Quantum Meter saya tak boleh nak komen guys. Saya tak berani nak komen dalam platform-platform pelaburan jadi saya tak berani nak komen-komen pasal platform pelaburan. saya tak berani. Ada ramai orang approach saya untuk recommend platform pelaburan saya, tapi saya tidak berminat lah guys. Tapi kalau kata you nak tanya tentang platform pelaburan tertentu yang you nak melabur tu, bolehlah you tanya orang yang pernah melabur dekat situ. Untuk macam Quantum Metal, saya minta maaf, saya tak boleh komen sebab saya tak pernah melabur dekat situ. XRP tuan, XRP pun saya pegang. XRP pun saya pegang. Walaupun XRP ni dia risky sikit guys sekarang ni, sebab kita
dalam keadaan di mana ialah mungkin you akan get the fortune, ataupun mungkin you tercedok lah based on SEC punya decision. Nantilah kemudian case SEC belum selesai lagi case SEC tu. Mungkin you akan dapat fortune ataupun you akan tercedok. Itu adalah quite risky. Saya cakap cryptocurrency is always a risky investment. Berapa kerugian abang main kripto? Saya tak cerita lah. Okay. XRP menarik, ada bank pun start. Ya. Okay guys, ada apa-apa soalan ekonomi lagi yang boleh tu nak tanya saya? Bro, komen masa depan kripto. Pada saya, kripto akan terus menjadi satu portfolio pelaburan yang berisiko tinggi. Pada saya, kripto dia punya masa depan dia akan menjadi satu platform pelaburan yang berisiko tinggi. Ada orang cakap kripto mungkin akan digunakan sebagai mata wang utama dalam medium perantaraan untuk membeli barang. Itu saya tak yakin. Ataupun ada orang cakap tuan, BTC satu hari nanti akan digunakan meluas dan akan menggantikan mata wang kita. Itu saya tak yakin guys. Saya rasa yang akan menggantikan tu adalah CBDC, Central Bank Digital Currency, bukanlah Bitcoin. Okay. Bang, apa beza inflation dengan stagflation? Okey, saya nak jawab soalan tu. Inflation ni ialah kenaikan di dalam paras harga lah. Ni bahasa yang mudah lah guys. Saya tak nak guna bahasa-bahasa yang teknikal dalam ekonomi. Inflation adalah satu keadaan di mana kenaikan dalam harga-harga barang lah, paras harga barang. Okey. Tapi stagflation pula dia adalah satu keadaan di mana inflasi meningkat, kadar pengangguran pun meningkat. Itu kita panggil sebagai stagflation. Dulu sebelum tahun 1971 dia tidak ada istilah stagflation ni. Dia tak ada. Okey, sebab sebelum tu semua ahli ekonomi dia berpegang kepada prinsip Claude-Phillips. Prinsip Claude-Phillips ni dia cakap macam mana? Kalau inflasi naik, pengangguran akan jatuh. Logiknya dekat situ lah, of course lah. Apabila inflasi naik, orang makin berbelanja, bisnes semakin boom kan. Jadi company pun nak ambil banyak pekerja, kadar pengangguran akan jatuh. Itu adalah fahaman Claude-Phillips. Claude-Phillips ni dia bukanlah satu keluk yang dia buat bangun pagi terus buat keluk tu, tak. Dia daripada research scatter plot. Okay? Dia buat satu scatter plot, dia tengok satu hubungan di mana inflation dan juga unemployment. Jadi dia berhubung secara positif lah. Akan tetapi apa yang berlaku pada tahun 1971 telah sama sekali bertentangan dengan Claude-Phillips, iaitu apabila inflasi meningkat, kadar pengangguran pun meningkat. Sepatutnya bila inflasi naik, kadar pengangguran jatuh. Okey. Itulah yang kita panggil sebagai stagflasi. Okey. Bang, sekarang bisnes apa? Saya buat beberapa jenis bisnes lah. Buat investment dalam gold, macam mana nak buat untung? Kalau buat Ar-Rahnu boleh je. Macam mana gold ni sebenarnya banyak guys, pelaburan yang you all boleh buat dalam gold. Kata contohnya macam bank pun dia pun offer untuk investment dekat gold kan. You pun boleh pegang gold secara digital juga kan. Sekarang ni banyak lah investment yang boleh buat dalam gold. Bukannya gold tu kita boleh investment gold, kita pegang gold secara fizikal, tak guys. Sekarang ni kita boleh invest gold secara digital pun boleh kan. AMZ tanya soalan, USDT sama nilai dengan USD betul? Ya, dia diikat. Dia di-pack dengan USD lah. Adakah sekiranya US bankrupt, nilai USD jatuh? Adakah? Iyalah, secara logiknya macam tu lah. Sebab USDT tu di-pack kepada nilai US dollar. Kalau lah kata US dollar jatuh, secara logiknya USDT jatuh lah. Bang, tak ada ke win-win situation
untuk kenaikan OPR. Dia dalam polisi ekonomi ni macam tu lah guys. Dia tidak ada satu keputusan yang mana boleh memuaskan hati semua orang. Bila kita buat satu keputusan ekonomi tu, dia akan ada pro and cons. Dia macam satu juggle lah kita panggil ni. Maksudnya kita buat benda ni bagus untuk ni, tapi pada sama dia ada kesan sampingan lah. Macam kita makan ubat lah, kita makan ubat dia ada side effect dia. Macam tu lah juga polisi ekonomi. Polisi ekonomi ni OPR tu sebenarnya kawalan OPR meningkatkan interest, kadar faedah tu kan guys. Orang tak suka sebenarnya, tetapi dari segi secara bigger picture dia boleh menurunkan inflasi. Jadi terpaksa lah buat. Andai China kuasa besar dunia, yen gantikan USD untuk mata wang dunia, okey ke? China jadi kuasa besar dunia, yen gantikan China bukan pakai yen bang, China pakai yuan. Gantikan USD. Sebenarnya untuk jawab soalan ni, sebenarnya saya tak rasa yuan akan gantikan USD. Saya tak tahu dalam masa 20-30 tahun akan datang guys, itu saya tak tahulah. Unless kalau China ni dia mengubah polisi yuan. Tapi untuk jangka masa sekarang ni, saya tak rasa yang yuan boleh menggantikan US dollar. Kenapa? Sebab China tak nak yuan gantikan US dollar. Sebab tu dia melaksanakan capital control. Saya pernah keluarkan video tu guys. Jadi saya rasa persoalan ni isu ni tidak timbul langsung sebab China sendiri tak nak yuan menguasai dunia. Itulah dia. Komen sikit pasal BRIC bang. BRIC ni dia adalah satu pakatan ekonomi negara-negara yang ada saiz ekonomi yang besar lah. Jadi BRIC ni dikatakan akan challenge hegemoni US dollar lah terutamanya. Bila BRIC ni dikatakan akan mencipta satu nilai currency, common currency lah. Maksudnya dia keluarkan satu currency khas untuk BRICS. Tapi saya rasa lah benda ni, yalah, kita nampak macam sebenarnya guys, untuk kita isu satu common currency ni bukan mudah. Dia bukan satu benda yang mudah guys. Orang mengharapkan BRICS ni ada satu mata wang tersendiri, tapi dia bukan mudah untuk mengeluarkan satu mata wang. Tak mudah. Tak mudah. Kalau kita tengok perjalanan European Union, EU pun, untuk mengeluarkan mata wang EU tu, dia makan masa berpuluh-puluh tahun baru dia agree guys. Sebab apa? Ada perkara-perkara lah yang perlu diambil kira. Contohnya contohnya satu persoalan katakanlah BRICS keluarkan satu mata wang dia sendiri. Adakah negara-negara ni masih lagi ada mata wang sendiri ataupun macam mana? Adakah negara-negara member BRICS ni dia akan melepaskan mata wang dia tapi dia gunakan BRICS currency ke macam mana? Kalau kita tengok contohnya macam China, saya tak rasa China nak buat benda macam tu lah. Saya tak rasa lah. Negara-negara besar ni macam mana? So itu adalah persoalan lah. Jadi saya rasa common currency BRICS ataupun satu mata wang BRICS ni dia lebih kepada speculation lah semata-mata. Untuk melaksanakannya bukanlah satu benda yang mudah. Dia agak sukar sebenarnya guys. Bang, based on quarter one performance, boleh dikatakan recession tak akan terjadi. Setuju? Saya setuju. Saya setuju. Tapi kita, walaupun recession tidak terjadi, kebarangkalian lah, dia tidak ada jaminan yang recession tak terjadi. Katakanlah dia sebenarnya, kita based on kita punya perjalanan economic performance tu, mungkin berdasarkan simulation kita boleh katakan bahawa recession tak berlaku. Tapi benda tu tidak ada garanti guys. Okay? Sebagai contoh, saya bagi satu contoh keadaan ni. Katakanlah sekarang ni US punya debt ceiling dah nak naik kan. Dan dia orang ada cuma masa dalam 1 Jun je. 1 Jun je untuk naikkan debt ceiling tu. Katalah House Representative dia orang ni tak nak naikkan debt ceiling tu. Katakanlah lagi 5 Republican ni tak nak sokong Demokrat untuk naikkan debt ceiling tu. Apa jadi guys? Apa jadi guys? Kita of course kita expect dia orang akan naikkan debt ceiling. Katalah tak naik debt ceiling tu, apa jadi pada US? Apa jadi pada US guys?
BlackRock. BlackRock saya dah explain. Saya dah keluarkan satu video pasal BlackRock. Nanti boleh cari balik lah guys Apa akan jadi pada US dollar guys? Apa akan jadi pada US? US akan crash guys US dollar akan crash. Bila US dollar crash ni, chain effect dia sangat besar. Dia punya aftermath, dia punya consequences ke atas USD crash ni sangat besar. Okay, macam Donald Trump baru-baru ni dia kata biar je US punya US default. Itu Donald Trump cakap lah masa interview dia dekat CNN tu. Okay, US dollar akan crash guys. Okay, kadar pengangguran dekat US akan naik. Dan ramai yang cakap kadar pengangguran US akan naik lebih daripada 10%. Jadi apabila US crash, adakah you rasa ekonomi kemelesetan yang berlaku dekat US ni akan menarik ekonomi global ke bawah? Ya, kalau tanya saya. Jadi kita tak boleh nak menafikan 100% bahawa ekonomi global tidak jatuh ke dalam kemelesetan. Pada saya ada kemungkinan ia boleh berlaku. Okay, tapi dia bukanlah satu benda yang kita haraplah benda tu tak berlaku lah. Tetapi dia ada possibility, ada kemungkinan dia boleh berlaku. Kalau kata Republican dia tak nak sokong Democrat untuk pass the bill untuk naikkan debt ceiling tu, consequences dia sangat besar. Okay. Bang, review buku abang tu sikit bang. Buku yang mana? Buku merah ke? Buku yang merah ni ke? Buku merah ni dia adalah buku saya jual lah. Saya tak ada sebenarnya saya tampal dekat situ je. Saya letak kat situ je. Jadi buku merah ni dia adalah satu buku yang mana saya menceritakan lah perjalanan bisnes saya sejak daripada awal lah. Saya buat bisnes, saya terlibat dalam bisnes ni kecil-kecilan secara online ni sejak daripada 7 tahun lepas sebenarnya guys Saya masa tu saya masih bekerja sebenarnya, tapi saya belajar buat bisnes sikit-sikit lah. Okay, salah satu kenapa saya buat bisnes pada masa tu saya masih bekerja lah, saya buat bisnes. Salah satu sebab ialah sebab saya nak challenge diri saya lah untuk untuk buat kerja sendiri dan juga untuk mencabar diri saya buat sesuatu yang baru kan. Okay, jadi saya mulakanlah menjual produk jenama orang, brand orang, tapi saya jual secara kecil-kecilan lah pada masa tu. Dan saya pada masa sama saya merekrut pasukan secara online. Saya rekrut pasukan secara online dan juga saya konsisten lah buat benda tu. Lama-lama pasukan jualan saya meningkat dan juga dia membolehkan saya mengumpul modal. Saya memperbaiki saya punya capital flow, saya punya cash flow saya berjaya kumpul cash, dan juga itu menyebabkan saya dalam beberapa tahun lepas tu saya resign lah. Saya buat kerja sendiri lah. Saya belajar berdikari. Sebenarnya salah satu sebab juga sebab saya nak dapatkan freedom masa tu. Freedom kebebasan bercakap macam ni. Kau akan ingat kalau aku kerja dengan company, aku boleh bercakap suka-suka hati aku macam ni. Tak boleh guys. Company dia ada polisi, okay? Kalau aku terikat dengan company, aku tak boleh bercakap macam ni kat TikTok guys. Okay, jadi korang yang berminat boleh lah order buku ni dekat saya punya TikTok shop lah. Jadi saya ada jual buku ni. Itu antara pengalaman saya lah. Dan lepas tu saya ada buat beberapa lagi bisnes lah lepas tu. Tapi ni adalah antara buku yang saya bisnes awal lah, awal-awal dulu yang saya buat. Masa freedom, time freedom, ya betul. Time freedom ni kita sangat penting guys. Kita boleh, yelah, kita sebagai, kan dulu saya sibuk saya sibuk sampai saya kerja sampai malam kan saya tidak rasa time freedom tu. Jadi bila saya buat bisnes, saya ada rasa nikmat time freedom tu berbeza guys. Bang, betul lah bank negara kita milik IMF. Kenapa abang kata tidak? Okey, apa bukti negara kita, bank negara ni milik IMF? Apa bukti? Apakah bukti bank negara milik IMF? Ada tak bukti jelas? Kalau ada bukti boleh tunjukkan. Kita boleh bincangkan. Saya tidak mengatakan dia milik IMF sebab setakat ni saya tak nampak bukti. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tunjukkan saya bukti,
Saya percaya. Saya open. Kalau orang boleh tunjukkan saya bukti, saya percaya. Tapi setakat ni saya tak nampak bukti tu. Jadi saya anggap itu sebagai spekulasi. Okay. Bang, Forest City gagal ke? Alamak, saya tak boleh komen lah guys pasal Forest City. Itu kena tajuk orang lain lah. Sensitif isu tu sensitif. Bang, adakah sekarang sesuai nak merantau ke negara lain? Ya, waktu untuk sekarang lari daripada inflasi. Oh, lari daripada inflasi. Inflasi naik kau nak lari. Inflasi naik kau nak lari. Kau lari ke negara lain, belum tentu negara tu bebas inflasi. Selagi dia menggunakan wang fiat. Mana-mana negara yang okay, saya nak cerita sikit pasal wang fiat ni. Boleh tak guys? Saya nak ceritakan sikit wang fiat ni. Wang fiat dan juga inflasi. Boleh tak kalau saya nak ceritakan mengenai wang fiat ni? Okey. Boleh bang, teruskan. Okey, saya cerita pasal wang fiat ni guys. Wang fiat ni dia ada satu kelemahan ketara lah. Wang fiat, you tahu kan wang fiat? Apa maksud wang fiat? Haji Jul Idris, terima kasih. Khairul Khairul bagi saya gift. Terima kasih Khairul Rizal, terima kasih banyak. Apa maksud wang fiat guys? Boleh komen dekat bawah tu. Wang fiat, apa maksud wang fiat ni? Wang fizikal, wang kertas. Okey, lagi jawapan lain? Duit yang ada sekarang, kertas, wang kertas fizikal. Wang fiat ni maksudnya apa? Wang nyata, boleh pegang, currency siada. Duit. Terima kasih RXZA bagi saya gift. Wang medium pertukaran, wang hard copy. Oh, hard copy je kira wang fiat. Habis yang digital currency tu, apa ni yang kita transfer dekat bank tu secara digital tu bukan wang fiat. Itu dia jawapannya yang saya tunggu-tunggukan, iaitu duit yang tidak bersandarkan emas ataupun kertas yang tiada sandaran apa-apa. Itulah wang fiat. Wang fiat ni maksudnya dia adalah satu medium pertukaran yang mana dia tidak disandarkan oleh the real value. Okey? Dia tidak disandarkan oleh the real value, dia adalah wang fiat. Kalaulah dia disandarkan kepada the real value, dia tidak lagi wang fiat. Walaupun dia adalah sejenis kertas, tapi dia disandarkan kepada the real value, contohnya macam komoditi emas, kita dah tak boleh panggil dia sebagai wang fiat lagi. Wang fiat adalah wang yang tidak disandarkan oleh the real value. Jadi dia disandarkan oleh apa? Dia disandarkan oleh apa? Jadi wang fiat ni disandarkan oleh apa guys? Cuba komen dekat bawah. Kita sama-sama belajar. Based on trust. Betul. Wang fiat adalah disandarkan melalui keyakinan. As ironic as it can be, as ironic as it may sound, but it is true. Wang fiat adalah berdasarkan keyakinan. Dia tidak bersandarkan value, tapi dia bersandarkan keyakinan, trust pada kita. So macam mana kita nak trust wang fiat tu? Macam manakah contohnya lah central bank kan? Macam manakah central bank nak membuatkan kita yakin kepada nilai wang fiat tu? Macam mana? Macam manakah bank negara nak membuatkan kita ni, kita tahu wang fiat ni dia memang tak bersandarkan kepada value guys. Dia tidak berdasarkan kepada the real value. Tak ada apa-apa commodity, just a paper ataupun dalam bentuk digital. Tapi macam manakah the central bank nak meyakinkan orang tentang value wang fiat? Dah cukup jumlah. Gambar Sultan Garaneto tu Garantor OPR. Macam manakah bank negara nak memastikan yang kita ni confident? Tayang Ferrari depan bank. Buat sentiment. Announcement. Okay guys, untuk ni saya bagi tahu jawapan dapat jawapan ni korang senyap tau. Korang senyap. Simpanan emas negara bagi hutang ekonomi. Okay guys, macam mana sebuah central bank, bukan saja central bank kita lah, central bank mana-mana pun dekat dunia ni, macam mana dia nak membuatkan kita yakin pada
wang fiat ni? Jawapan dia adalah dia kena jaga value wang fiat tu supaya tidak terus jatuh. Faham tak? Dia kena maintain value wang fiat tu. Jadi macam mana dia nak maintain value wang fiat tu? So maksudnya kita percaya, kita yakin selagi wang tu ada value, kita akan ada keyakinan, kita akan terus. Jadi macam manakah central bank nak mengekalkan value wang fiat tu? Jawapannya adalah untuk memastikan bahawa tidak berlaku inflasi yang keterlaluan. Faham tak? Kalaulah berlaku inflasi, nilai wang tu jatuh tak guys? Kalau berlaku inflasi, nilai wang akan jatuh tak guys? Jika berlaku inflasi, nilai wang akan jatuh. Okey? Kalau nilai wang jatuh, berlaku hyperinflasi sebagai contoh korang yakin tak dengan duit kita lagi? Kalau kata nilai wang kita jatuh, hyperinflasi berlaku, korang yakin tak dengan nilai duit tu? Korang takkan yakin. Itulah yang berlaku kepada negara Venezuela. Bila berlaku hyperinflasi, rakyat dia sendiri tak nak pegang duit tu. Rakyat dia pilih pegang apa? US dollar. Rakyat dia tak nak pegang duit Venezuela tu. Dia cakap tak ada nilai, tak ada value. Jadi sebab itulah dia kontrol OPR. Kan? Yang sekarang korang nampak tak kenapa dia kontrol OPR tu? OPR tu untuk menghalang inflasi daripada berlaku. Kalau inflasi tu berlaku, duit korang tak ada value. Kan? Sekarang korang nampak tak kenapa dia adjust OPR tu? Okay? Itulah sebabnya. Okay? Jadi kita kena tengok the bigger picture. Itulah sebabnya. Jangan bagi tahu orang orang yang tak nak belajar, biarkan dia. Okay. Jadi guys, that's why wang fiat ni dia ada satu sifat, kelemahan dia adalah dia boleh jatuh nilai dia dengan inflasi. Itu adalah kelemahan wang fiat. Okay? Jadi wang fiat ni kelemahan dia adalah inflasi. Sebab dia tidak disandarkan oleh apa-apa value guys. Jadi guys, sebenarnya ada orang menyalahkan wang fiat ni. Orang cakap wang fiat ni teruk. Sebab apa? Dia tak patut jadi duit. Dia pula punca hyperinflasi. Wang fiat punca hyperinflasi. Seolah-olah macam setengah orang tu dia marah sangat dengan wang fiat. Dia macam anti sangat dengan wang fiat. Tapi aku pun tertanya juga, dia pergi kedai tu dia pakai duit apa kah? Kan? Dia pergi kedai tu pun dia pakai wang fiat juga. Dia beli beras tu pun dia pakai wang fiat juga. Kan? Itu aku kadang-kadang aku tak faham dengan orang macam ni. Bukan saya cakap saya ni menyokong wang fiat, tak. Saya tak menyokong wang fiat, tapi saya seorang yang praktikal, kan. Janganlah terlalu membenci, kan. Kita pun pakai duit wang fiat hari-hari, okey. Jadi sebenarnya yang menyebabkan hyperinflasi tu bukanlah wang fiat tu. Yang menyebabkan hyperinflasi adalah pengurusan kewangan sesebuah negara tu. Kalaulah sesebuah negara tu tak cekap dari segi pengurusan kewangan dia, central bank dia tak cekap, maka inflasi akan berlaku. Jadi wang fiat tu tak ada nilai lah, akan jatuhlah nilai dia. Sebab itulah pentingnya. Sebab saya cakap, saya pernah buat satu video, bebaskan kuasa penentuan OPR bank negara ni daripada tangan-tangan politik. Saya cakap, serahkan kepada orang yang pakar, serahkan kepada orang yang sepatutnya lah buat keputusan OPR. Jadi orang politik ni janganlah campur, kan. Pasal OPR ni biarlah orang pakar buat. Bang, boleh suggest tak buku untuk belajar tentang global economy? Banyak guys buku saya ni kat belakang tentang global economy. Nanti saya banyak lah guys saya. Saya tak tahu nak suggest yang mana satu. Ada 101 global economy. Ni pun korang boleh baca lah ni. 101 global economy. Korang carilah dekat MPH Bookstore. Korang boleh type 101 global economy macam tu.
Yang pakar kena cucuk dengan orang politik bang. Acana kita mengharapkan lah supaya jangan, that's why lah, jangan dicucuk oleh orang politik. Kita kena yakin lah bahawa dia orang ni tak dicucuk. Okay. Tapi that's why lah guys, tapi kalau ada elemen politik tu, kita bahaya sebenarnya. Reformasi. Terima kasih bang, esok saya beli. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau tak ada basic, senang faham tak? Buka je buku-buku tu, insya-Allah boleh faham. Sebab buku-buku ni dia tidak menggunakan teknik perkataan yang terlalu teknikal. Boleh faham insya-Allah. Kena baca buku ekonomi SPM dan STPM dulu. Boleh. Okey. Bermakna OPR. Terima kasih Ichisan, terima kasih bagi saya gift. Apa tadi dia? Alamak, dah terlepas lah komen tu. Salam bro. Waalaikumsalam. Why so serious? Awak ni joker ke? Sri Lanka apa cerita bang? Saya dah lama tak baca buku, tak mendalami kes tentang Sri Lanka lah. Tengok apa cerita dia orang. Bang, saya teringin nak tahu tentang ekonomi tahun 1997. Saya pun pernah buat video tentang ekonomi 1997 ni. Ada beberapa siri video saya buat. Boleh tengok balik lah video-video saya tu. Kalau duit kita bersandarkan emas, memang confirm setaraf dengan Kuwait dinar, insya-Allah boleh. Cuma untuk kita sandarkan duit kita dengan emas ni, kita kena ada reserve emas yang mencukupi lah. Malaysia dia tidak ada reserve emas yang tinggi sebenarnya. Jadi kita nak melaksanakan sandaran duit kita kepada emas tu, dia agak sukar lah. Sebab apa? Duit emas kita tak cukup, kan? Jadi emas kita tak cukup banyak. Okay. Habis tu apa yang harus kami buat bang untuk hadap Rothschild punya inflasi ni? Adakah perlu melabur? Yelah, perlu melabur, bijak merancang perbelanjaan korang lah. Maksud saya, benda-benda yang korang tak perlu beli tu tak payah beli. Okay. Berbelanja mengikut kemampuan kita, itu yang penting. Bang, bulan 7 OPR naik lagi kan? Macam mana kau tahu? Okay guys, ni pandangan saya lah tentang OPR. Okay. Pada masa akan datang, adakah OPR akan naik? Okay. Saya punya pandangan macam ni. Saya rasa lah OPR akan kekal pada tahap 3% sampai hujung tahun. Mungkin saya betul, mungkin saya salah. Saya tak cakap saya betul. Saya sentiasa betul, tak. Mungkin saya betul, mungkin saya salah. Tapi saya rasa OPR akan kekal 3% sampai hujung tahun ni. Akan tetapi dia ada beberapa sebab, dia ada beberapa faktor yang mungkin akan menyebabkan OPR dinaikkan lagi 0.25%. Dia pergi kepada 3.25%. Okey. Seandainya apabila US terus naikkan dia orang punya interest rate, sebab dia orang punya inflasi terus berdegil, tak nak turun. Jadi keadaan itu berpotensi untuk menyebabkan US naikkan lagi interest rate diorang secara berterusan, dan ia akan memberikan tekanan kepada ringgit. Okay. Bila ringgit ni menerima tekanan daripada kenaikan yang dalam interest rate dekat US ni, jadi OPR pun akan dinaikkan untuk mempertahankan nilai ringgit tu daripada jatuh. Okay. So kita harapkanlah bahawa inflation dekat US ni jatuh dan diorang tidak lagi. Terima kasih Ichisan bagi saya gift. Dan tak perlu lagi naikkan diorang punya interest rate. Kalau naik pun sikit ajalah. Okay. Jadi itu membolehkan bank negara tak payah naikkan lagi OPR lah. Saya rasa dia akan kekal 3% sampai hujung tahun. Tapi kalau dia naik pun, dia akan pergi maksimum kepada 3.25%. Cuma kita harap benda tu tak berlaku lah. Saya suka betul konten tuan, penuh dengan ilmu. Terima kasih. Oh guys, dah pukul 12. Saya terpaksa end saya punya live lah. Saya minta maaf guys kalau saya tak
tak sempat jawab you all punya soalan. Ada yang, tapi saya hargai semua yang menaip soalan tu. Sambat, terima kasih Sam. Saya hargai semua yang menaip soalan tu. Saya minta maaf kalau saya tak dapat jawab. Bukan saya sengaja guys, kadang-kadang soalan tu dia dah naik ke atas. Saya tak sempat lah nak jawab. Okay, bukan saya sengaja, tapi saya hargai lah semua komen-komen anda semua yang masuk ke dalam saya punya live show ni. Dan terima kasih banyak-banyak kepada yang semua support saya punya buku ni lah. Okay, dan siapa yang nak beli baju ni pun boleh, dekat saya punya TikTok shop pun ada jual. Okay guys, jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpaksa end live dulu. Mungkin insyaAllah besok atau lusa saya akan live